Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin 1.30 Sabtu 6 Julai, anda bersama saya Syafiq Anan, tajuk utama tengah hari ini. Susulan insiden penyelam maut, Polis Sabah buru individu bertanggungjawab. 7 anggota bomba cedera ketika padam kebakaran di 3 kilang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 7 anggota bomba cedera selepas membantu memadam kebakaran 3 buah kilang di Pulau Indah, Pelabuhan Kelang. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pelabuhan Kelang, penolong kanan penguasa bomba Muhammad Naim Muhammad Nasir berkata, 2 anggota masih dirawat di Hospital Tengku Ampang Rahimah HTAR Kelang, manakala 4 lagi mendapat rawatan pesakit luar. Menurut Muhammad Naim, pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira jam 6.11 petang semalam memaklumkan kejadian terbabit. Setibanya di tempat kejadian, sebuah kilang memproses baja musnah 100%, manakala 2 buah kilang cat dan komponen kenderaan terbakar 50%. Ketika operasi memadam, berlaku letupan menyebabkan serpihan batu menimpa seorang anggota, manakala 5 anggota mengadu sakit telinga dan pening dipercayai terhidu gas beracun. Seorang lagi mengalami kecederaan di kaki ketika mengalihkan hos. Sementara itu, 5 anggota lain telah diberikan cuti sakit dan membuat pemantauan sendiri di rumah. Mereka adalah 60 anggota daripada Balai Bomba Kota Raja, Sungai Pinang, Andalas dan Kota Anggrek terlibat dalam proses pemadaman. Kebakaran mengambil masa lebih 6 jam dapat dikawal sepenuhnya jam 12.40 tengah malam tadi. Jumlah kerugian masih dalam siasatan. Bukit Aman bakal menyita atau membekukan akaun bank yang mempunyai kaitan dengan aktiviti kumpulan jenayah terancang. Tegas Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Hamid Badur, pihaknya akan memaksimumkan penggunaan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram AMLA 2001 bagi membantuan sepenuhnya kumpulan terbabit. Ujarnya tindakan itu akan dikuatkuasakan termasuk membabitkan sindiket penyeludupan rokok yang didedahkan aktiviti itu di Malaysia sebagai taraf kumpulan gangster terkemuka Amerika Syarikat Al Capone oleh beberapa pakar. Menurutnya, kerajaan sudah mengubal undang-undang baik seperti AMLA yang boleh digunakan sepenuhnya untuk melumpuhkan jenayah itu. Namun menurut Datuk Seri Abdul Hamid Badur, ia adalah tindakan yang perlu diambil dengan berani sebelum sindiket itu terus berkuasa. Sementara itu, agensi penguatkuasaan di Malaysia seperti PDRM dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia disaran mencontohi kerajaan Australia dan United Kingdom dalam menguatkuasakan undang-undang berkaitan penyeludupan rokok. Kedua-dua negara terbabit menyediakan latihan atau kursus khas kepada pegawai penyiasat sebelum ditugaskan di lapangan. Susulan 3 penyelam maut ketika menyelam di Pulau Kulapuan, Semporna, Sabah petang semalam, Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Omar Mamah mengesahkan 2 pelancong Cina antara yang maut dalam kejadian itu. Menurutnya, punca kematian disyaki akibat bahan letupan. Siasatan awal mendapati tiada kecederaan serius pada badan mangsa. Manakala hasil pemeriksaan di kawasan menyelam itu, terdapat ikan yang mati dan batu karang yang hancur. Pihaknya telah mengarahkan pasukan polis marin untuk menjalankan siasatan lanjut berhubung perkara itu. Individu terlibat dalam kegiatan berkenaan belum dapat dikesan. Sementara itu, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Christina Liu, dalam satu kenyataan berkata perkara itu telah dimaklumkan kepada Konsul Jeneral China di Kota Kinabalu. Identiti 2 pelancong Cina itu belum dikenal pasti, manakala seorang jurulatih Islam yang turut maut dikenali sebagai Zainal Abdun, 31 tahun, adalah memegang kad IMM 13. Seorang penghantar pizza maut selepas motosikal yang ditunggangi merempuh sebuah kenderaan pacuan 4 roda. Kemalangan berlaku di Jalan Permin Jaya di Cendering, Kuala Terengganu malam tadi. Dalam kejadian 9.15 malam, mangsa Muhammad Syafiq Nazmuddin Rohaizan, 20 tahun, adalah pekerja sementara di sebuah restoran makanan segera.
Dia dikatakan dalam perjalanan pulang ke tempat kerjanya di Kuala Ibai selepas menghantar pesanan pelanggan. Setiba di lokasi kejadian, sebuah pacuan 4 roda tiba-tiba membelok ke kanan. Mangsa yang tidak sempat memberhentikan motosikalnya merempuh kenderaan itu dan meninggal dunia di tempat kejadian akibat parah di kepala. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahira di Kuala Terengganu untuk bedah siasat. Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, akar umbi Parti Pribumi Bersatu harus memberikan kepercayaan kepada tiga pucuk pimpinan tertinggi parti itu. Justru itu menjelang pemilihan bersatu, setiap ahli perlu bijak menilai dan memilih pemimpin yang layak dalam memastikan kelangsungan bersatu dalam arena politik tanah air. 3 pemimpin yang perlu dikekalkan ialah Pengerusi Tun Dr. Mahathir Mohamad, Presiden Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Timbalan Presiden Datuk Seri Mukhris Mahathir. Tegas Datuk Seri Faizal yang juga Pengerusi Bersatu Perak, kepimpinan sedia ada perlu diberi peluang untuk menerajui parti kerana bersatu adalah komponen penting Kerajaan Pakatan Harapan. Makanya saya kira kalau dalam pemilihan pertama Parti Pribumi Bersatu Malaysia ini, ketiga-tiga pemimpin peringkat teratas ini mahu diuji, perlu diuji dengan cara lain, dengan cara bagaimana kita nak kembalikan kegemilangan negara kita dan sebagainya, bagaimana kita nak memperkukuhkan parti, bagaimana kita nak buktikan kepada rakyat terutamanya orang Melayu bahawa inilah wadah perjuangan orang Melayu sekarang, di mana kita menitik beratkan perjuangan bangsa itu. Beliau terdahulu menerima anugerah pangkat Timbalan Kanan Pesuruhjaya Bomba Kehormat daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di Putrajaya. Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim kembali dilantik sebagai Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Perlis, manakala Datuk Mat Zari Ahmad Dahlan pula dilantik sebagai Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Selangor. Pelantikan dibuat melalui pengumuman Setiausaha Agung parti itu, Tan Sri Anwar Musa, selaras dengan Fasal 12.5 Perlembagaan UMNO. Datuk Seri Syahidan yang juga ahli Parlimen Arau kembali menerajui UMNO Perlis selepas digantikan Naib Presiden Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin tahun lalu. Beliau akan dibantu Datuk Zahidi Zainul Abidin yang kekal sebagai Timbalan Pengerusi. Datuk Mat Nazari pula menggantikan Datuk Seri Ismail Sabril yang memegang jawatan pengerusi secara sementara sehingga 1 Mei lalu. Ketua UMNO Hulu Selangor ini dibantu Datuk Megat Zulkarnain Omardin sebagai Timbalan Pengerusi. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli mahu penjagaan kesihatan diri dijadikan suatu budaya. Kata Datuk Seri Dr. Zulkifli, senaman secara konsisten mengamalkan pemakanan sihat dan melakukan saringan kesihatan asas secara berkala mampu mencegah penyakit seperti hipertensi dan diabetes. Kita membudayakan kesihatan, bukan kita katakan sebagai healthcare, bukan sick care. Maksudnya healthcare ni kita jaga kesejahteraan, bukannya ketika kita sakit sick care. Maknanya kita sakit baru nak pergi ke klinik, baru nak pergi ke hospital, baru nak jumpa doktor dan sebagainya. Jadi kita nak bina satu budaya yang menjadikan kesejahteraan, wellness itu satu yang menjadi budaya cara hidup kita. Beliau ditemui selepas merasmikan program Kampungku Sihat di Port Dickson Negeri Sembilan pagi tadi. Turut hadir ahli Parlimen Port Dickson yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Program Kampungku Sihat menggabungkan beberapa program pengupayaan komuniti daripada aspek kesihatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM seperti Komuniti Sihat Pembina Negara KOSPEN dan Communication for Behavioural Impact Combi. Jemaah Haji Malaysia yang kebanyakannya akan ke Madinah terlebih dahulu sebelum ke Mekah berpeluang melakukan ziarah selain beribadat di Masjid Nabawi. Namun tabung haji akan memastikan tempoh 6 hari berada di Tanah Suci itu dimanfaatkan sepenuhnya oleh jemaah dengan mendalami sejarah keagungan Islam selain mengunjungi makam Rasulullah.
Menurut wartawan kami, Fazilah Hani Harun yang membuat liputan musim haji kali ini, walaupun jemaah berada di Madinah untuk tempoh yang singkat selama 6 hari, namun pelbagai program bimbingan serta ziarah sudah diatur oleh tabung haji. Jemaah akan dibawa menyertai ziarah dalam iaitu melawat sekitar Masjid Nabawi termasuk Babus Salam bagi jemaah lelaki, kawasan Raudah, makam Rasulullah SAW dan sahabat serta perkuburan Baqi'. Jemaah juga digalakkan untuk solat jemaah di Masjid Nabawi kerana selain jarak yang sangat dekat, ganjaran bagi sesiapa yang solat di dalamnya adalah lebih baik daripada 1000 kali solat di masjid lain selain Masjidil Haram iaitu 100,000 pahala. Ziarah dalam ini akan berakhir dan kita akan bawa mereka ke Ma'arad Al-Quran. Kita boleh katakan Muzium Al-Quran lah. Yang mana menariknya Muzium Al-Quran ini, kita akan bawa mereka masuk secara percuma di Muzium Al-Quran ini. Mereka akan melihat suasana bagaimana keadaan pengumpulan Al-Quran bermula daripada awal sehingga kepada dibukukan sehingga kita dapat lihat naskah Al-Quran sehingga kepada hari ini. Jemaah yang berpeluang solat sunat di Raudah menzahirkan rasa syukur di atas kesempatan yang diberi. Memang suka, tak tahu nak cakap lah. Gembira dapat sampaikan salam kawan-kawan semua, jemaah-jemaah semua saya dapat sampaikan. Ya, Alhamdulillah saya pertama kali dipanggil. Allah, saya memang teruja sangatlah. Kali buat umrah ni? Tak pernah buat umrah. Ni dia memang pertama kalilah dapat. Allahu Akbar. Memang kata orang semua memang nak ke sana kan. Memang berasa-asa, cuma perlukan kesabaran, rasa istiqamah tu, redha. Alhamdulillah dapat juga pegang, dapat juga kita sujud. Syukur, alhamdulillah. Tapi rasa macam puas semua apa saya nak dapat. Tapi saya minta Allah kabulkan apa yang saya minta. Perasaan tu memang sebab mata bila-bila. Selepas selesai program ziarah dalam hari ketiga di Madinah, jemaah haji akan dibawa untuk program ziarah ke luar kota suci ini. Antaranya tempat bersejarah seperti ke Bukit Uhud, Masjid Kubag, Masjid Kiblatain, Masjid Tujuh dan lawatan ke Ladang Kurma. Dah fly. Saya ke seorang lagi? Taril. Saya. Di Serdang, lebih 11,000 murid berusia 6 tahun berpeluang merasai pengalaman menunaikan haji menerusi program simulasi manasik haji yang dijalankan secara serentak di seluruh negara. Ia penganjuran kali keempat selepas kejayaan program itu yang pernah direkodkan dalam Malaysia Books of Record pada tahun 2017. Dikenali sebagai Little Hajj 2019, program simulasi dianjurkan oleh Little Khalif International Sdn Bhd. Seramai 6,211 murid-murid dari Zon Tengah lengkap berpakaian ihram menjalani simulasi haji di Maib Serdang Selangor serentak dengan murid-murid di zon lain. Kita ajar dengan cara yang paling memorable to them. Senang mereka ingat dan menjadi satu kenangan manis. Mereka buat sendiri. Dan di samping kita bagi mereka input-input dari segi akademiknya, kita kaitkan ibadah haji ini dengan pelbagai mata pelajaran juga. Peserta turut melakukan wukuf, tawaf sekeliling replika Kaabah, sa'i berlari anak antara Safwa dan Marwah, mengutip batu, melontar ketiga-tiga jamrah dan bergunting atau tahallul. Simulasi di Maibs yang melibatkan 692 orang guru sebagai mutawif dan 160 orang pengusaha mewakili 410 buah tadika seluruh Malaysia. Dan kami dah memberi pendedahan kepada mereka daripada sekolah lagi, iaitu selama sebulan sebelum proses program Little Hajj ini berlaku. Dapat pergi rumah awal, lepas tu dapat ram-ram rumah awal, lepas tu boleh jumpa kawan-kawan, lepas tu boleh balik batu sama-sama kawan-kawan. Hasil ekstrak buluh dari Jepun mempunyai kesan penyah bauan dan antioksidan. Dikategorikan sebagai makanan tambahan oleh Kementerian Kesihatan Buruh dan Kebajikan Negara Matahari Terbit itu, hasil inovasinya mampu menghasilkan bahan pembersih yang dikatakan dapat membunuh virus dan bakteria.
Menurut pengeluar produk berkenaan, Kementerian Kesihatan Buruh dan Kebajikan Jepun memberi jaminan ekstrak buluh sangat selamat digunakan. Antara produk yang dihasilkan ialah pencuci tangan dan pencuci sayur-sayuran. Ia adalah ejen pembersih berasaskan etanol mengandungi ekstrak dari epidermis buluh Phyllostacia pubescens sebagai bahan aktifnya. Ekstrak buluh itu dijadikan sebagai ekstrak buluh itu ialah bahan utama di mana yang membantu untuk menghalang bakteria daripada grow. Daripada rosak. So bakteria yang merosakkan makanan dan menyebabkan food contamination ataupun keracunan makanan. So produk kami membantu untuk menghalang, khususnya untuk industri dan berkaitan dengan higien makanan. Produk berasaskan ekstrak buluh ini antara yang terdapat pada pameran perdagangan makanan dan minuman Malaysia MIFB di ibu negara baru-baru ini. Lebih 600 syarikat mengambil bahagian melibatkan 50 negara. Lebih 20,000 pelawat perdagangan dari seluruh dunia hadir pada pameran ini. Ia dijadikan platform untuk memperkenalkan produk berteknologi baru kepada pemain industri dan pengguna di negara ini. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. Kita ke laporan antarabangsa. Perdana Menteri Tunisia Yusof Shahid mengeluarkan larangan pemakaian nikab di tempat awam sebagai langkah keselamatan. Keputusan ini diambil selepas pihak berkuasa mempertingkatkan kawalan susulan dua serangan di ibu kota Tunisia 27 Jun lalu yang mengorbankan 2 orang. Kumpulan militan Daesh dilaporkan mengaku bertanggungjawab ke atas serangan yang dilakukan menjelang pilihan raya Parlimen Tunisia. Ketika pemerintahan dua presiden terdahulu Zine El Abidine bin Ali dan Habib Bourguiba, larangan pemakaian hijab serta nikab pernah dikenakan sebelum ia dibenarkan pada tahun 2011. Selain Tunisia, Sri Lanka juga melaksanakan larangan pemakaian nikab sebagai reaksi atas serangan nekat April lalu yang menewaskan 250 orang. California Selatan sekali lagi digegarkan dengan gempa bumi pada pukul 11.19 pagi waktu tempatan. Media tempatan melaporkan gempa bumi dikesan di lokasi yang sama iaitu berhampiran Ridgecrest dengan kekuatan sehingga 7.1 magnitude yang berlangsung selama 40 saat. Difahamkan anggota keselamatan telah dikerahkan ke lokasi bagi mengenal pasti kerosakan dan kes kecemasan yang melibatkan orang awam. Gempa bumi yang menggegarkan California Selatan semalam sehingga kini telah menghasilkan lebih 1,400 gempa susulan. Ini termasuk satu gempa susulan dengan kekuatan 5.4 magnitude yang dikesan 10 batu dari Searles Valley. Gempa bumi dengan kekuatan 6.4 magnitude melanda selatan California dan beberapa kawasan di Nevada yang terbesar pernah direkodkan dalam tempoh 20 tahun. Ia mengakibatkan kerosakan dan kebakaran di kawasan kemudahan ketenteraan. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan memandangkan lokasi gempa terletak jauh dari kawasan dengan populasi penduduk. Operasi penghantaran pulang pendatang asing di Amerika Syarikat akan dilakukan secara besar-besaran tidak lama lagi. Perkara itu diumumkan Presiden Donald Trump sebagai langkah membersihkan Amerika dari pendatang asing tanpa izin yang berada di negara itu sejak bertahun-tahun lamanya. Menurut Trump, pegawai imigresen negara itu telah bersedia untuk menjalankan operasi terbabit yang sebelumnya dilaporkan akan bermula selepas cuti umum sempena sambutan Hari Kemerdekaan 4 Julai. Pendekatan tegas ini dilihat sebagai strategi Trump dalam usaha mengekalkan kedudukannya bagi penggal kedua menjelang pemilihan presiden tahun depan. Sejak 2016, pemerintahan Trump telah melancarkan operasi besar-besaran ke atas golongan pendatang termasuk pembinaan tembok di sempadan Amerika-Meksiko yang dianggarkan menelan belanja sebanyak 4 bilion ringgit. Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mendesak pihak bertelagah di Libya segera melakukan genjatan senjata. Sehingga kini angka korban membabitkan orang awam meningkat sehingga 1,000 orang dalam tempoh 3 bulan selepas tentera pimpinan Khalifah Haftar melancarkan serangan bagi mengambil alih Tripoli. PBB juga mengutuk sekeras-kerasnya serangan berdarah di pusat penahanan migran yang Tripoli yang mengorbankan 53 orang termasuk 6 kanak-kanak. Majlis Keselamatan dengan 15 negara anggota mengadakan pertemuan tergempar susulan serangan terbabit.
Pihak bertanggungjawab dipanggil untuk kembali ke meja rundingan PBB bagi mencapai kesepakatan dalam krisis ini. PBB juga mendesak negara-negara lain untuk tidak campur tangan memandangkan ia hanya akan memburukkan lagi situasi di Libya. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan sukan. Aksi Liga Super menyaksikan Kedah diikat PKNP satu sama di Stadium Darul Aman. Kedah kini di tangga kedua Liga berkongsi 30 mata dengan Pahang, namun Pahang masih ada 2 perlawanan lagi untuk memintas kedudukan itu semula. Kedah bermula baik dengan membuat perjumpaan seawal minit keempat menerusi tandukan Renan Alves namun tersasar. Peluang untuk Kedah hadir lebih banyak selepas itu, Badul Bakhtiar dan Renan Alves cuba memanfaat sepakan percuma bagaimanapun hampa tidak menejah gol pelawat. Tanpa sebarang gol babak pertama, Kedah menceriakan penyokong apabila Azamuddin Akil menjaringkan gol pembukaan pada minit ke-51. PKNP cuba bangkit mencari gol penyamaan menerusi percubaan Hafiz Kamal minit ke-66 namun ditepis Ifwad Akmal. Minit ke-81, PKNP akhirnya mendapat gol penyamaan hasil tandukan pemain import Giancarlo Rodriguez. Kedah cuba memanfaat 9 minit baki perlawanan untuk menambah jaringan namun terpaksa akur sekadar berkongsi satu mata. Sementara itu di Stadium Shah Alam, PKNF FC tewas di tangan pelawat Terengganu FC 1-2. Permainan seimbang ditunjukkan kedua-dua pasukan pada awal babak pertama, namun tuan rumah tersentak dengan jaringan pembukaan Terengganu pada minit ke-35 menerusi Sanjar Shakmedov. Bersambung babak kedua, PKNF FC tampil dengan aksi lebih kemas. Namun hanya pada minit ke-83, pemain gantian mereka Kitipong Kluanjai dapat menyamakan kedudukan satu sama. Bagaimanapun ia hanya bertahan 3 minit apabila TFC kembali di hadapan menerusi tandukan Nasrullah Hanif Johan membolehkan mereka membawa pulang mata penuh ke Kuala Terengganu. Turut berlangsung semalam 2 perlawanan Liga Perdana. Sabah terus mengukuhkan kedudukan di tangga teratas Liga apabila menundukkan Johor Darul Takzim 2 JDT 2 1-0. Sementara Kelantan mengatasi Selangor United 2-0. Penantian Sabah untuk kembali ke saingan Liga Super selepas 14 tahun semakin menjadi kenyataan selepas menewaskan JDT 2 1-0 di Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang MPPG. Biarpun Sabah mempunyai banyak peluang, namun babak pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Bersambung perlawanan, penantian pelawat berakhir jua apabila sepakan Rodal Jopanovic menejah gawang tuan rumah minit ke-59. JDT 2 cuba bersaing, namun kedudukan kekal hingga tamat perlawanan. Kejohanan Badminton 100 Plus Sirkuit Remaja Kebangsaan Grand Prix Final. Pilihan utama bawah 16 tahun Muhammad Fazrik Muhammad Razif dan pemain pelapis kebangsaan Tan Zing Yi mengetuai cabaran kesuka akhir yang berlangsung di Seremban selepas menang ke atas lawan masing-masing. Aksi pusingan kedua semalam, Fazri yang juga pemenang kejuaraan dunia jemputan Shonan bawah 15 tahun mengesahkan slot selepas menang straight set 21-17, 21-17 ke atas wakil Melaka A. Tanish Deva. Dia yang juga juara kategori perseorangan bawah 14 tahun lalu akan berdepan Haris Sufian Rushdan dari Selangor di suku akhir. Bagaimanapun nasib tidak menyebahi pilihan kedua Ong Zeng Yi dari BAM yang tewas 16-21, 15-21 kepada wakil Kuala Lumpur Hui Shao Heng. Sementara itu saingan perempuan bawah 16 tahun menyaksikan pilihan pertama kejohanan Tan Zhang Yi mewakili BAM mada selepas menang straight set 21-18, 21-12 ke atas Chiu Jia Hui dari Perak. Arena Satu Samin turut meneruskan misi mempertahankan kejuaraan selepas menang mudah ke atas Tang Shenting dari BAM straight set 21-12, 21-9. Arena akan berdepan pilihan kedua dari BAM Joan Ng Mei Yin di suku akhir. Turut sama melangkah ke suku akhir pemain Selangor K. Leshana yang menang mudah ke atas wakil BAM Lee Zinji 21-2, 21-6.
7 perlawanan Liga Hoki Remaja 2019 berlangsung semalam menyaksikan BJSS Thunderbolts berjaya menewaskan SSMS Resilient 2-1 sekaligus kekal di tangga ketiga saingan Liga dengan 16 mata. Selain itu, SSTMI Thunderbolts menerajui saingan Liga mengekalkan rekod tanpa kalah apabila membelasah BJSS Junior 14-0. Sementara perlawanan di antara KL Wipers dan SMK DBKL, UniKL, PHJ MSNJ terpaksa diberhentikan pada separuh masa kedua akibat hujan lebat. Berlangsung di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil, pertemuan BJSS Thunderbolts menentang SSMS Resilient menjadi tumpuan semalam. BJSS Thunderbolts berjaya menyingkap gol pembukaan minit ke-29 menerusi jaringan sudut penalti Muhammad Amirul Khairuddin. Tersentak, SSMS Resilient memperkemaskan jentera serangan dan berjaya menyamakan kedudukan menerusi jaringan padang Muhammad Salman Sudirman pada minit ke-44. BJSS Thunderbolts terus menguasai perlawanan apabila jaringan padang Muhammad Adam Daniel meletakkan pasukannya mendahului 2-1 pada minit ke-55. SSMS Resilient cuba bangkit melancarkan serangan namun sudah terlambat dan keputusan akhir memihak BJSS Thunderbolts. Baiklah, sekian Buletin 130. Kami akhiri dengan visual program simulasi manasik haji membabitkan lebih 11,000 murid di seluruh negara. Oleh itu, saya Syafiq Adnan. Salam hormat dan Assalamualaikum.